Okey anak-anak, keluarkan buku teks pendidikan Islam. Okey, lihat bahagian isi kandungan. Okey, hari ini kita akan belajar bidang Jawi. Unit 1, kenali saya. Okey, muka surat 58. Okey, anak-anak, muka surat 58. Unit 1. Kenali saya. Perhatikan dengan teliti. Perhatikan dengan teliti. Okey, lihat gambar di taman permainan. Okey. Kalau kita lihat seluruh muka surat ini, dia ada huruf apa anak-anak? Huruf hamzah. Okey. Jadi kenali saya, pada hari ini kita akan belajar huruf hamzah. Kenali huruf hamzah. Okey. Sila kenal pasti kedudukan huruf hamzah. Okey. Hari ini kita nak belajar kedudukan huruf hamzah. Okey. Lihat contoh. Tasik air tawar. Tasik air tawar. Okey, huruf hamzah di sini kedudukannya ialah begini. Okey, nanti kita akan belajar begini ni nama dia apa? Kedudukan huruf hamzah yang macam mana? Okey. Lihat ini doa. Okey, doa. Nampak huruf hamzah? Huruf hamzah ini adalah sebaris dengan huruf lain. Okey, yang tadi huruf hamzah ini macam atas sikit. Okey, dia tak sebaris. Dia atas sikit daripada huruf-huruf yang lain. Daripada garisan huruf yang lain, hamzah ni atas sedikit. Okey, nampak tak anak-anak? Apabila awak garis macam ni, huruf hamzah itu atas daripada garisan. Atas daripada garisan. Okey, yang ini dia sama dengan huruf-huruf yang lain. Okey. Baik. Baik. Ini pun sama. Hamzah dia atas sedikit daripada huruf-huruf yang lain. Okey. Di atas. Di atas. Di atas. Huruf hamzah berada di atas huruf alif. Okey, anak-anak boleh lihat huruf hamzah berada di atas huruf alif. Okey. Ong. Nama dia ong. Okey, huruf hamzah juga tidak setara dengan huruf yang lain. Huruf hamzah tidak sama sebaris dengan huruf yang lain. Huruf hamzah kedudukan dia atas sedikit daripada huruf yang lain. Okay. Aisyah. Okey. Aisyah. Aisyah. Aisyah ataupun Aisyah. Huruf hamzah ada rumah. Okey. Huruf hamzah ada rumah sebab huruf hamzah berada di tengah dan dia juga tidak boleh bersambung dengan huruf alif. Okey. Al-Quran. 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 Huruf hamzah sama kedudukan dengan huruf yang lain. Sebaris. Huruf hamzah sebaris dengan huruf yang lain. Huruf hamzah sebaris dengan huruf yang lain. Okey, kita dah lihat contoh. Okey, mari kita lihat muka surat 59. Muka surat 59. Okey.
Baca dan fahami. Baca dan fahami. Hamzah di atas huruf alif. Okey, lihat huruf hamzah di atas huruf alif. Okey. Ada beberapa contoh, iaitu ada 3. Okey, 3 contoh. Okey, yang pertama dal. Bunyi dia apa anak-anak? D. Okey. Alif, waw, u, ra, waw, sin, ros. Urus. Alif, waw, u, ra, waw, sin, ros. Urus. Okey. D. Dal, bunyi dia D. D. Apabila ada tambahan huruf dal, imbuhan D, maka huruf hamzah berada di atas huruf alif. Okey, tadi tak ada. Bila ditambah dengan imbuhan D, maka huruf hamzah menjadi di atas alif. Diurus. Diurus. Okey anak-anak, diurus. Okey, contoh yang kedua, D. Perkataan asal dia alih. Alif a, lam ya halih. Alih. Perkataan asal adalah alih. Apabila ditambah imbuhan D, okey, dialih. Dialih. Huruf hamzah berada di atas huruf alif. Dialih. Okey, boleh anak-anak? Okey, sin. Se. Se. Yang kedua imbuhan awalan se. Se, alif, waw, o, ra, ngarang. Orang. Seorang. Okey, perkataan asal orang. Apabila ditambahkan imbuhan sin, se, jadi seorang. Seorang. Maka huruf hamzah berada di atas huruf alif. Seorang. Okey, bila anak-anak? Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Se, alif, ya, i, kaf, ta, kat. Ikat. Seikat. Seikat. Okey. Apabila ditambahkan imbuhan se di hadapan, maka huruf hamzah berada di atas huruf alif. Seikat. Seikat. Okey. Seikat. Okey. Imbuhan ke. Ke, kata dasar arah. Alif a, ra, harah. Arah. Alif a, ra, harah. Arah. Apabila ditambahkan imbuhan ke, maka jadilah ke arah. Ke arah. Hamzah berada di atas huruf alif. Ke arah. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua, empat. Okey, alif, mim, patah, pat. Empat. Apabila ditambahkan imbuhan ke, maka jadilah keempat. Keempat. Kaf, ke, alif, mim, patah, pat. Keempat. Huruf hamzah berada di atas huruf alif. Okey, boleh anak-anak? Okey, ini kedudukan hamzah di atas huruf alif. Okey, sekarang kita akan lihat kedudukan hamzah berada di bawah huruf alif. Okey. Hamzah di bawah huruf alif. Hamzah di bawah huruf alif. Bagaimanakah kedudukan hamzah yang berada di bawah huruf alif? Okey, yang pertama. Kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Okey. Apabila kata dasar satu perkataan berasal daripada bahasa Arab, maka huruf hamzah terletak di bawah huruf alif. Okey, ini adalah keadaan yang pertama. Okey, apabila kata dasar daripada bahasa Arab, maka huruf hamzah adalah di bawah huruf alif. Okey, keadaan yang kedua. Perkataan yang bermula dengan i tunggal. Okey, i contohnya email.
I dagang. Okey, email. Bahasa Melayu email. Okey, contoh di sini adalah I dagang. Okey, I dagang. I dagang. I huruf hamzah berada di bawah huruf alif. I dagang. I dagang. Okey, boleh anak-anak? Okey, yang ketiga, kata sapaan. Kata sapaan, contoh dia, okey, oh, okey. Contoh di sini adalah okey, faham anak-anak? Kata dasar, okey, lihat info di bawah. Kata dasar bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan. Okey. Dal, sin, kaf. Di, se, ke. Okey, imbuhan awalan yang tadi yang kita baca. Dal, di. Sin, se, kaf, ke. Okey, itu adalah imbuhan awalan. Huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Apabila ditambahkan dengan imbuhan awalan, maka huruf hamzah terletak di atas huruf alif. Okey, boleh anak-anak? Okey, seterusnya. Perkataan Islam dikekalkan hamzah di bawah huruf alif walaupun didahului dengan imbuhan awalan di, se, ke. Contohnya, diislamkan. Diislamkan. Okey, apabila kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab, okey, perkataan Islam ataupun apa-apa perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, okey, maka hamzah dia adalah kekal di bawah huruf alif. Okey, faham anak-anak? Okey, bagus. Okey, kita lihat muka surat 60. Baca dengan teliti. Baca dengan teliti. Hamzah 3/4 daripada garisan. Okey. Hamzah 3/4 daripada garisan. Okey, anak-anak boleh lihat ada garisan daripada atas. Daripada bawah. Kira 1, 2, 3, 4. Okey, atas ni 4. Maka huruf hamzah 3/4 daripada garisan. Garisan di bawah ini, maka huruf hamzah terletak di nombor 3. 1, 2, 3. Huruf hamzah 3/4 daripada garisan. Okey, boleh anak-anak? Okey, nombor 1. Perkataan berimbuhan an, i. Okey. Hargai. Okey. Bacaan. Okey, boleh lihat. Sini ada contoh. Perkataan berimbuhan akhiran, ya. Kalau kita lihat imbuhan belakang, sebelah belakang. Akhiran. Okey. Perkataan berimbuhan an dengan i. Okey. Contoh an yang warna kuning, ya anak-anak. Okey. Pertama, bacaan. Bacaan. Yang kedua, kejayaan. Kejayaan. Yang ketiga, tajaan. Tajaan. Okey, yang keempat, perasaan. Perasaan. Okey. Kedudukan hamzah awak boleh lihat adalah 3/4 daripada garisan.
Okey. Kalau lihat ini huruf alif, maka kedudukan hamzah adalah 3/4. Okey, awak boleh gariskan dan boleh lihat. Okey, huruf hamzah 3/4 daripada garisan ataupun 3/4 daripada huruf-huruf yang lain. Okey, boleh anak-anak? Okey. Contoh E. Okey. Okey, yang ni. Contoh yang pertama. Hargai. Hargai. Okey. Lihat kedudukan huruf hamzah adalah 3/4 daripada garisan. 3/4 daripada huruf-huruf yang lain. Okey. Murnai. Murnai. Disukai. Disukai. Terusnya melalui. Okey. Melalui. Melalui. Okey, boleh anak-anak? Okey, yang kedua. Keadaan yang kedua, huruf hamzah berada 3/4 daripada garisan ialah kata nama khas. Kata nama khas. Okey, contohnya nama orang. Okey. Ong, ang, ong, ang. Jadi, hamzah tersebut 3/4 daripada garisan. Okey, lihat 3/4 daripada garisan. Okey, info dia. Hamzah ditulis di awal perkataan hanya pada 2 nama sahaja. Hamzah ditulis di awal perkataan hanya pada 2 nama ini sahaja. Ang, ong. Okey, itu contoh dia. Okey. Yang ketiga. Kata dasar daripada suku kata gabungan. Okey. UI, AU, AI. Okey. Ui, au, ai. Okey. Kita lihat contoh. Nak senang faham, kena lihat contoh. Okey. Air. Air. Okey. Bahasa Melayu. A-I-R. Air. Okey. A-I-R. Kalau bahasa Melayu. Air. A-I-R. Air. Apabila suku kata gabungan A-I. Air. Okey. Air. Boleh lihat. Kalau air. Air. A tambah I-R. Air. Air. Suku kata pertama A. Suku kata kedua air. Air. Jadi, apabila suku kata gabungan AI, AU, UI, maka huruf hamzah dia berada 3/4 daripada garisan. Okey. Kena lihat bahasa Melayu. Okey. Air. Okey ni. Paus. Paus. Macam mana je bahasa Melayu paus anak-anak? Macam mana je bahasa Melayu paus? P-A-Pa. Pa. P-A-Pa. Paus. U-S. Us. Paus. Jadi gabungan A dengan U. Paus. Okey. Paus. Jadi huruf hamzah berada 3/4. Okey. Seterusnya, paep. Paep, bahasa Melayu. P-A-Pa. Pa. I-P-E. Paep. Jadi, gabungan A-I juga. Paep. Okey. Seterusnya, laut. L-A-La. La. U-T. Wut. Bahasa Melayu. La. Laut. Jadi, gabungan A-U. Au. La. Laut. Jadi huruf hamzah juga 3/4. Okey.
Buih. Bu. IHA. Buih. Gabungan U dengan I. Okey. Jadi buih. Bu. IHA. Buih. Jadi huruf hamzah 3/4. Okey. Duit. 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 Du. ITA. Duit. Jadi gabungan U dengan I. Duit. Okey, boleh anak-anak? Air, paip, paus, laut, buih, duit. Okey, boleh anak-anak? Okey. Mari kita lihat ini. Ejaan Jawi bagi gabungan vokal AE. Okey. Ejaan Jawi bagi gabungan vokal AE. Untuk gabungan vokal AE juga huruf hamzah kedudukan dia 3/4. Okey. Okey. Ejaan Rumi. Okey, maaf ya anak-anak. Apabila AE, gabungan AE, tak ada huruf alif. Okey, ejaan Jawi bagi gabungan vokal AE. Okey, ejaan Rumi, Aero Angkasa. Aero Angkasa. Jadi huruf alif tidak perlu ditulis. Lihat, ejaan Jawi yang salah. Okey, jadi salah. Tidak boleh letak huruf alif. Okey, jadi Aero Angkasa. Ejaan Jawi bagi gabungan vokal AE. Okey, lihat ada AE di hadapan. Jadi tidak perlu letak huruf hamzah. Tidak perlu letak huruf hamzah. Okey, contoh dia Aero Angkasa. Okey, cuma alif ya. Alif ya bunyi dia A. Ro waw ro, Aero, alif nga ang, kaf alif ka, sin sa. Aero Angkasa. Okey. Jangan letak huruf hamzah. Okey, ini adalah ejaan yang salah. Ejaan yang salah. Okey, faham anak-anak? Okey, contoh kedua. Aerobatik. Aerobatik. Perkataan gabungan vokal A dengan E tidak perlu letak huruf hamzah. Cuma ejakan alif ya A, ro waw ro, ba alif ba, ta ya kaf tik. Aerobatik. Aerobatik. Okey, boleh anak-anak? Jangan letakkan huruf hamzah. Ini adalah ejaan Jawi yang salah. Okey, seterusnya contoh nombor 3. Aerosfera. Aerosfera. Okey. Tidak perlu letakkan huruf hamzah. Eja saja. Alif ya I, ro waw ro, waw sin ros. Aeros, fa ya fi, ro alif ra. Aerosfera. Alif ya I, ro waw sin ros, fa ya fi, ro alif ra. Aerosfera. Okey. Aerosfera tidak perlu letak huruf hamzah. Okey, jangan letak huruf hamzah di sini. Salah. Okey, anak-anak. Okey, yang keempat. Aerosol. 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 Okey, aerosol. Ejaan dia alif ya I, ro waw. Ro waw, ro, sin waw lam sol. Aerosol. Alif ya I, ro waw ro, sin waw lam sol. Aerosol. Aerosol. Okey, lihat. Aerosol. Okey. Huruf hamzah tidak perlu diletak. Ejaan yang betul, tiada huruf
hamzah. Ejaan jawi yang betul, tiada huruf hamzah. Okey, itu apabila gabungan AE tidak perlu letak huruf hamzah. Okey, faham anak-anak? Okey, boleh lihat di sini sentiasa berusaha memantapkan ejaan jawi. Kalau kita tak pandai baca, tak pandai membaca, kita kenalah belajar. Okey. Lihat muka surat 61. Okey, muka surat 61. Hamzah setara dengan garisan. Okey, kedudukan seterusnya hamzah setara dengan garisan. Okey, macam mana hamzah itu boleh setara dengan garisan? Okey. Contoh yang pertama, Al-Quran. Kedua, wuduk. Yang ketiga, ulama. Yang keempat, doa. Yang kelima, anbiya. Keenam, isya. Ketujuh, ihfa. Okey, kalau anak-anak lihat di sini adalah kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Apabila satu perkataan, contoh dia Al-Quran, berasal daripada bahasa Arab, maka huruf hamzah berkedudukan setara dengan garisan, iaitu sama dengan huruf-huruf yang lain. Okey, lihat. Setara dengan garisan. Okey, kalau kita lihat tadi, 3/4 daripada garisan. Okey, di atas sikit. Tapi apabila kata dasar berasal daripada bahasa Arab, maka hamzah setara dengan garisan, sama dengan huruf-huruf yang lain. Okey, boleh anak-anak? Okey. Seterusnya, hamzah berumah. Okey, nombor 4. Kedudukan hamzah mempunyai rumah. Okey, contoh dia malaikat. Malaikat. Israel. Okey, nampak hamzah ada rumah. Israel. Okey. Masalah. 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 Okey. Jibril. Okey, Jibrail. Jibrail ataupun Jibril. Okey. Mikail. Mikail. Tahniah. 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 Okey. Mari kita lihat info. Bentuk hamzah mempunyai rumah mengikut keadaan. Okey. Bentuk hamzah mempunyai rumah mengikut keadaannya. Okey. Bagaimanakah keadaan hamzah begini dan bagaimana keadaan hamzah begini? Okey, contoh yang begini, malaikat. Okey, kenapa dia berkeadaan begini? Okey, mari kita lihat. Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya. Okey. Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya. Contohnya malaikat. Huruf sebelum hamzah, huruf apa anak-anak? Huruf alif. Alif tidak boleh bersambung dengan hamzah. Maka dia terpisah. Okey, terpisah begini. Jadi tak ada rumah di tengah-tengah ni, kosong, tidak bersambung. Okey, keadaan yang kedua, huruf hamzah bersambung rumah. Okey, bersambung rumah apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya. Okey, apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya. Contohnya masalah ataupun masalah. Okey, masalah. Huruf sebelumnya adalah huruf sin ya anak-anak. Huruf sin boleh bersambung, maka
huruf sin boleh bersambung dengan hamzah, maka rumah hamzah berbentuk begini. Okey, anak-anak boleh lihat masalah sin dengan hamzah, sin dan rumah huruf hamzah bersambung. Okey, boleh ya anak-anak? Okey, lihat info. Saiz huruf hamzah yang berada setara di atas garisan adalah lebih besar daripada saiz huruf hamzah pada kedudukan yang lain. Okey, faham? Jika huruf hamzah yang berada setara dengan garisan, okey yang ni, maka huruf hamzah lebih besar berbanding yang ini. Ataupun berkedudukan 3/4 juga hamzah dia lebih kecil. Hamzah dia lebih kecil berbanding yang setara dengan kalimah. Apabila setara dengan kalimah, huruf hamzah lebih besar. Okey, faham anak-anak? Okey, yang kedua. Sekiranya menerima imbuhan apitan, okey, depan dan belakang. Apitan ni imbuhan depan dan belakang. Huruf hamzah ditulis 3/4. Okey, contohnya didoakan. Okey, didoakan. Okey. Perkataan imbuhan awalan di. Perkataan imbuhan akhiran kan. Perkataan tengah-tengah ataupun kata dasar doa. Doa apabila depan dan belakang ada imbuhan, iaitu imbuhan apitan. Imbuhan apitan. Jadi huruf hamzah kedudukannya adalah 3/4. Okey, anak-anak boleh lihat 3/4 daripada garisan. Okey, 3/4 daripada huruf-huruf yang lain. Okey, anak-anak boleh faham? Okey. Okay, boleh ya anak-anak Ustazah? Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ustazah harap anak-anak boleh faham.